Okey, untuk soalan yang pertama, okey, kita start dengan output dulu. Okey, output yang kita nak cari, kalau lihat dalam soalan ni, kita nak paparkan message dan message itu adalah the student is taking a PhD program, betul. Dan jangan lupa letak double quote ni, kena ada. Nampak ni kat sini ni double quote dan ini double quote. Okey, kena ada. Right? Proses determine whether, okey, mesti ada perkataan determine whether. Okey, saya nak buang lah merah ni macam salah je. Okey, mesti ada double quote Right. Determine whether, lepas tu follow by condition. Kat belakang ni adalah condition. Apa condition dia? Apa condition dia? Nombor 2. Condition dia adalah age. Apa jadi ni? Ini condition dia adalah age below 45. Betul. Okay. Age below 45. Okay. So betul itu untuk problem analysis. Sekarang kita pergi kepada pseudocode. Okey, ada start, read, name dan juga age. Betul. Oh, saya tak sebut tadi name dan juga age. Okey, kalau kat sini awak nampak ada age, for sure, age. Okey, kalau ada age, mesti input kita adalah age. Okey. Kenapa kat situ ada name? Sebab dia cakap will accept student name and age. Okey, sebab tu ada name dekat situ. Okey, cuma bila single selection, apa kekurangan kat sini? Kena tambah dekat belakang or no output. Okey, bila single selection kena tambah no output. Okey. Right, so kita pergi kepada pseudocode. If age kurang daripada 45, betul. Print perkataan message tak perlu. Ingat, print terus letak output. Apa output yang nak keluar? Ini betul. Okey, print terus letak output dia. Okey, tak perlu buat message. Ada and if, okey, dan ada stop. Okey, untuk soalan nombor 2. Ini jawapan daripada salah seorang daripada rakan anda. Kita pergi pula yang sampel yang kedua. Okey, mungkin sedikit berbeza. Kita cuba lihat. Okay. Input name dan juga age. Betul. Determine whether. Yes, mesti ada determine whether. Student age below 40. Inilah dia punya condition. Okey, boleh. Okey. So output kita, terus letak yang ni tambah dengan no output. No output ni hanya wujud untuk single selection sahaja. Okey. Okey, yang ni betul. Next. Okey, ada start, read, name dan juga age. If ada condition, display you are eligible PhD, betul. And if dan juga stop. Okey, betul. Kita tengok flowchart. Okey, tadi ada flowchart tak? Madam tak perasan. Okey, ada flowchart Madam saya mak flowchart terus. Okey, start bentuk yang betul. Ini pun bentuk yang betul. Condition, betul. Ada true dan juga ada false, betul. Okey, ada stop dan ini adalah message-nya, betul. Okey, bagus. Okey, seterusnya, Madam lihat flowchart yang di sebelah. Okey, ada name dan juga age. Okey, dan jangan lupa letak perkataan if. Okey, letak if. Lepas tu yang ni dalam bracket sayang. Okey, kenapa bracket? Kenapa bracket? Alamak, coding tadi dah tutup pula. Sebab bila buat coding kita perlukan bracket tu. Okey, letak bracket. Display, betul. Terus pergi kepada stop. Okey. Boleh ke? Nampak tak? Kita ambil satu contoh lagi Okey, kita start daripada awal. Okey, input age. Kat sini kekurangan dia adalah name. Okey, sebab dalam soalan, alah rajinnya salin soalan. Tak salin pun tak apa sayang nampak kat sini. Accept ni maksudnya input. Accept ni input clue dia. Dia nak input apa? Nampak tak? Name dan juga age. So kat sini kena ada name. Okey. Lepas tu nak buat proses determine. Tak boleh. Yang ni tak boleh. Determine tak boleh. Mesti ada perkataan determine apa? Determine whether. Dan follow by condition. Condition dia apa? Ini syarat dia. Syarat dia bila kita jumpa perkataan if. If age 45. Itu dia punya clue dia.
Boleh nampak tak? If inilah condition. Apa yang dia nak tanya? Age. Apa syarat age tu? 45. Okay. So untuk yang ini adalah salah. Cara tulis dia. Macam mana nak tulis? Ni dia kalau naik ni tak berapa nak elok sangat. Ni tulis kat tepi So kena hati-hati. Bila nak tulis proses. Okay. Format dia adalah determine. Okay. Tolong take note tau. Take note, catat dalam buku tu, conteng je apa-apa yang perlu. Determine whether. Lepas tu kat belakang ni adalah dia punya condition. Macam mana nak kenal condition bila awak nampak if. Condition ni dia punya syarat dia. Contoh nak masuk matrik, syarat mesti apa? Lulus apa? Okay. So itu format dia. Jadi macam mana kita nak tulis proses kita. Proses. Sekejap, mana pen kecil sikit Kita tulis determine whether. Okay, alah buruknya. Okay, determine whether. Whether apa? Condition. Apa condition dia tadi? Apa condition dia tadi? Age. Age. Apa syarat dia? 45. Okay, condition. So, determine whether age is below 45. Itu sahaja cara tulis. Okay, ingat condition ni apa? Condition ini yang Maiden cakap my eyes tu. Yang cara nak tulis dia adalah macam ni. Ada 2 mata, 1 hidung. Inilah condition. Okay, bila sebenarnya sebut condition. Kat sini apa? Kat sini input. Input kita apa tadi? Age. Kat sini apa? Value. Value yang kita nak compare. 45. Ini apa operator? Below. Okay, boleh tak ni? Untuk condition. So ini jawapan dia. Determine whether. Belakang dia adalah condition. Age is below 45. Okay, so ingat ni format dia ni. Format dia determine whether follow by condition. Cari dalam soalan apa condition yang dia nak, apa syarat-syarat yang dia nak. Boleh? Boleh ikut tak ni sampai sini? Ada soalan? Boleh, Madam. Okay. Next. Output. Madam. Ya, saya. Madam, saya nak tanya, kan yang dekat flowchart tu, nanti yang dekat yang second punya jawapan tadi. Second okay. Mana pergi kat second. Yang ni ke? Dekat flowchart tu, yang display tu kan? Ya. Oh, display. Dia punya kotak tu. Betul, Madam baru perasan. Thank you so much. Syukur ada kawan-kawan yang pandai dan alert. Orang betul. Ni salah buat Madam. Berani Oh, okay. Thank you so much awak alertkan Madam sebab Madam sentiasa yakin dengan student kan. Tapi selepas ni Madam jangan yakin sangat lah. Okay. Madam kena berburuk sangka lah Okay, yang ni salah. Okay, macam mana kalau dalam peperiksaan sebenar yang dalam betul tapi kotak salah. Sepatutnya kotak bentuk parallelogram sebab output mesti bentuk parallel. So macam mana Madam? Kotak je salah, dalam betul. Consider kosong. Okay, consider kosong. Sebab flowchart dia utamakan bentuk. Bentuk utama dulu, lepas tu baru isi kat dalam dia. So kalau isi awak betul tapi kotak salah, kosong terus dekat situ. Boleh tak ni? Thank you So kalau mana-mana Madam tersilap, tercuai, awak tegur je. Okay. So ini mesti bentuk parallel. Okay, sebab bila awak tegur Madam, sebenarnya kita menegur rakan-rakan kita juga. Sebab kalau tegur Madam mungkin tak efek apa-apa kan. Madam tak exam kan. Madam boleh betulkan di sini dah settle. Tapi kalau Madam tak betulkan daripada tadi, mungkin benda ni akan dibawa sampai ke final kan. So thank you so much tegur saya tadi. Okay. Boleh So kena pastikan betul yang ni. Okay. Saya kena lebih berhati-hati lah, kena berburuk sangka. Okay. So untuk output, you are eligible. Okay, betul. Cuma kena tambah perkataan or not. Dan ada or not ni hanya untuk single selection saja. Jangan nanti dua selection ada or not, tak ada. Or not pula dah. Or no output. Okay. Hanya untuk single selection sahaja.
Okay, so pseudocode read age. Okay, betul. Cuma tambah lagi satu name. Okay, ini mesti letak dalam kurungan sayang. Okay, letak dalam kurungan. Print perkataan message tak perlu. Straight to the point. Apa output kita ni kan? Ini output. Output akan tukar jadi perkataan print. Terus message. Letak message terus. Okay. And if dan juga stop. Okay, bagus. Okay, next. Kita ada start, read age dan jangan lupa ada name. If betul, ada true, false, betul. Bentuk betul, saya kena baca. Print, okey betul. Oh, ada silap, ada silap. Apa yang silap? Apa yang silap? Terlupa letak double quote. Kalau lupa letak double quote, salah lah. Kira dapat markah untuk bentuk saja. Isi dalam salah. Tapi kalau bentuk salah, terus kosong. Tapi kalau bentuk betul dalam salah sikit macam ni, kena tolak satu markah. Okey? Okay. So, Medan tunjukkan secara keseluruhannya untuk soalan ini. Okay, ada nak tengok mana-mana Medan tunjuk yang inilah kot yang paling betul. Okay, boleh? Boleh, kalau boleh kita akan pergi kepada next question. Kalau nak tengok dulu. Kalau boleh bagi tahu boleh. Okay, Medan tak mau laju-laju sangat. Nanti alasannya, oh Medan laju sangat tak sempat. Medan juga kan. Okay. Boleh? Boleh kita bergerak ke next question. Boleh, Madam. Okay. Okay, kalau mana-mana yang silap tu jangan patah semangat jangan patah semangat, kena kuatkan semangat. Ini semester akhir awak. Kita dah bersusah payah, dah struggle dengan macam-macam ujian kan, kita kena berjaya, okay. Kalau silap macam buat satu silap, dua silap, 10 pun silap, jangan give up. Jangan give up. Buat, Madam ada. Boleh WhatsApp anytime, okay. Kita tengok soalan nombor 3. Okay, Madam ada untuk anda. Tanya je, jangan tak tanya. Kalau tak tanya macam mana Madam nak tolong kan. Okay, kita tengok dekat sini. Saya kesian bila salin soalan ni, kesian takut penat. Okay, kalau tak salin pun tak apa boleh rujuk buku hijau tu. Okay, so dekat sini kita nak cari, dia suruh display dulu. Okay, kita nampak perkataan display output, message. Okay, sebab apa message? Sebab ada double quote. Okay. So output kita adalah you are an excellent student. Betul, kita dah nampak output kita. Jadi kita mesti buat perkataan determine whether. Lepas determine whether, apa dia nak? Condition. Macam mana nak tahu condition? Kat mana sini? Kita tak nampak perkataan if pun. Okay, kita tak nampak perkataan if. Cuma dia cakap kat sini, whose CGPA 3.75 or above. So inilah dia punya condition. Jadi kita tulis determine whether the CGPA is 3.75 or above. Betul. Pandai. Okay, betul. So input kita, kita nak check apa yang kita nak check? Kita nak check CGPA. Jadi input kita CGPA. Apa yang kita nak check? Okay. Seterusnya. Okay. Alright. So kita pergi dekat pseudocode. Okay, ada start, read CGPA, betul. If CGPA, betul. More, equal, betul. Display, betul. Ada double quote, ada and if, ada stop. Bagus, betul. Okay, flowchart. Start, read CGPA. Yang ini letaklah if dekat dalam dia. Okay, dan ada bracket Okay, letak bracket. Kena konsisten benda ni. Ada false, ada true, betul. Dan sama macam tadi, bentuk mesti kena betul. Bila bentuk salah, consider kosong markah dekat sini lah. Biasanya sini 2 markah. Okay, yang lain betul. Bentuk kena careful. Display, input dan juga output adalah bentuk parallelogram. Okay, seterusnya. Kita tengok sampel jawapan yang seterusnya. Okay, thank you pada yang share. Okay, kalau silap tu jangan serik nak share. Share je.
Okey. Sekurang-kurangnya kesilapan kita menjadi pengajaran kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Okey. Kita tengok soalan yang ni. Okey, soalan tadi dah tengok Okey. Tengok dekat sini kita tulis kita nak CGPA. Okay, straight to the point, nak CGPA. Variable kita mesti CGPA. So yang lain-lain ni tak perlu, yang bracket ni tak perlu nak explain kenapa. Macam Madam sebut tadi, kalau awak tulis cumulative grade ni maksudnya kena konsisten. Kalau katakan dekat sini tulis cumulative grade point average, di sini pun mesti kena tulis cumulative grade point average, mesti kena konsisten. Tapi Madam sudah buat dalam bracket, komputer tak faham. Okey, kita buat ni kita bercakap dengan komputer. Komputer tak faham bahawa CGPA ni sama maksud dengan yang ni. Tidak. Okey, ingat kita buat ni kita nak communicate dengan siapa? Komputer. Komputer tak faham. Jadi tak perlu tulis benda ni dan tak perlu tulis macam ada bracket-bracket, tak perlu, tak boleh. Ni tak boleh. Terus tulis CGPA tanpa bracket. Contoh lagi katakan kita nak buat kilometer. Kita bertulis contoh Saat Madam cuba kecilkan tulisan dia sikit. Okey, contoh kita nak tulis kilometer dalam bracket K. Tak boleh, komputer tak faham. Kalau nak buat kilometer, tulis kilometer sahaja. Kalau nak buat K, tulis K je, KM lah biasanya. Okey, jangan letak benda ni dan ada bracket. Komputer tak faham. Kalau nak buat K, K sahaja. Bracket pun komputer tak faham. Bracket ini hanya untuk formula. Ini hanya untuk formula. Okey? Boleh tak? Take note tak benda ni? Catat tak? Jangan dengar je. Tulis apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, bracket hanya dalam formula sahaja. Dalam variable, kalau nak letak K, tulis K sahaja. Okey? Catat dekat buku tu apa tips-tips yang Madam bagi. Kalau kotak salah dapat apa. Okey, Madam dah slow-slow dah ni rasanya. Seterusnya, kita tengok if CGPA betul, dia akan display ada and if dan juga ada stop. Okey, yang tu betul. Kesalahan dari segi penulisan input saja dan kena ingat kena konsisten. Okey, jangan sekejap panjang, sekejap pendek. Okey, Madam dah tunjuk tadi kan masa run coding. Okey. Kita tengok flowchart. Okey, ada start. Yang ni bagus, ini betul, ini bagus. CGPA nampak tak? CGPA nampak tak? Itu yang kita nak. Okey, bagus. Cuma jangan lupa letak bracket. Okey, ada true, false, ada output dan stop. Okey, bagus. Betul. Okey. Masing-masing semak masing-masing punya ya. Okey, Madam pergi kepada contoh yang terakhir, yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Read CGPA. Yang ni letak bracket sayang. Okey. Display, okey betul, ada and if dan ada stop. Okey. Bagus, kita pergi kepada flowchart. Okey, start CGPA, bracket kena letak. True mana sayang? Okey, true salah tu. Saya kecilkan sikit Okey, ni kena hati-hati. Dia bukan boleh tulis true false merata-rata True false ni hanya wujud dekat arrow diamond. Arrow diamond saja sebab kita akan tanya kat sini. If CGPA more 3.75, kita akan baca dalam bentuk question mark. Kita akan bercontoh. If CGPA more 3.75, ingat. Baca condition ni baca dalam bentuk question mark. So bila kita tanya, mesti ada jawapan true ataupun false. Okay, yes, true. My CGPA is 4 flat. So kat sini, true dia akan display. Okay, no, my CGPA less than 3.75. So false, false keluar. Bukan dekat sini true dia. Okay, true bukan dekat sini. True di sini. Adakah CGPA awak besar dan sama dengan 3.75? Yes, true. Di sini, true false mesti di tempat diamond. Okay, boleh? Dah selesai dah untuk soalan nombor 3. Ada sebarang soalan? Clear tak? Semuanya clear bila mengajar memang clear. Bila buat latihan, ya apa dia? Madam, nak tanya. Yeah. Boleh. Dekat proses tu kalau buat determine whether GPA tu equal 3.75 boleh kan? Ke buat GPA is equal. Boleh nak tambah perkataan equal dekat sini is equal.
Sini nak tambah equal kan? Ah, Boleh? Boleh. Okay. thank you, madam. Bagus. Sama-sama. Okay, ada lagi tak soalan lain? Atau jawapan awak lain? Madam, Ya. Silakan. madam, yang apa? Kat soalan ni output boleh ke kalau tak tulis or no output? Yes. Kena tulis. Oh no output. Saya ingat saya dah berhati-hati dah tadi. Saya pun tak berhati-hati. Okay. Bagus sayang. Oh no output. Thank you so much. Okay, very good. Pandai lagi-lagi. Wih, sonok lah macam ni lah makin pandai dah. Bagus. Okay, ada lagi tak yang media silap? Kalau media silap awak betul, kira dahsyat lah. Kira boleh final dah. Dekat sini pun media tak letak kot tadi order. Ya sayang. Untuk output memang kena letak or no Letak output apa? tu. No. Yes. Hanya untuk single selection sahaja. Hanya untuk single selection sahaja. Dua selection, multiple selection tak perlu. Okay, sorry lupa dah saya mak yang ni tadi. Okay, tak boleh bracket-bracket tak boleh. Mesti CGPA sahaja. Okay, CGPA. Okay. Ya, kena tulis no output. Hanya untuk single selection saja. Dua selection, multiple selection tak perlu. Okay, ada lagi soalan. Bagus. Berani bertanya, bagus tu. Berani bertanya, berani menegur. Hebat. Okay. Okay ke? Alright. Kalau okay, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okay, kita pergi soalan nombor 4 ya. Okay, soalan nombor 4. Okay, nampak tak? Sebab tulisan comel-comel je kan. Okay, kita tengok nombor 4. Dia suruh calculate BMI. Okay, calculate BMI. So, nampaklah kita nak mengira BMI. Dan output kita adalah BMI. Okay, so output kita BMI. Kalau boleh elakkan sama dengan letak titik. Oh, pucuk mak kau. So, determine whether. Apa yang kita nak check ni? Kita nak check high value. Determine whether, betul. Yang ni determine whether, bagus. Lepas tu, apa syarat dia? High value enter is not zero. Tak perlu buat enter pun tak apa. Okay, high value. Apa maksud not zero tu? High value enter ni tak perlulah. Not zero. Okay. Okay, lepas tu yang tadi ni kita hanya display je. Sekarang kita nak kira. Jadi lepas kita dah determine not zero, kita kena tambah. Okay, kita kena tambah apa? And, tambah sini and calculate BMI. Yang tu kena tambah. Ini dah jadi sequence balik. Okay, sebab tadi kenapa yang tadi tak ada pun beda? Sebab yang tadi kita nak paparkan message je, kita tak ada nak kira-kira. So lepas kita determine, kita display message. Tapi yang ni sebab kita ada nak kira, kita determine height and then calculate BMI. Boleh tak? So kalau nak kira BMI, apa input yang kita kena masukkan? Height saja tak cukup. Ini nak kira BMI, kena ada weight. Okay, boleh tak untuk IPO? Madam, Hmm. nak tanya kalau buat calculate BMI by determine whether high value is not zero. Yang tu tak boleh. Sebab kita tengok soalan kita nak kira dulu, kita nak check high dulu ke nak kira dulu? Check dulu. So kita kena buat determine whether dulu. Kalau calculate dulu, ada juga soalan yang calculate dulu baru determine, ada juga. Tapi soalan ni kita kena check high. Ada soalan, ada ke soalan kat sini Tak ada kot. Ada setengah soalan. Contoh dia kata calculate BMI and determine whether you are overweight. Yang tu kena calculate dulu and determine whether. Tengok kepada soalan. Okay.
So, pergi kat sini, kita tengok sudoku dululah. Okay, start read height. Betul. If height not equal 0, kita tak boleh display BMI. Adakah kita nak paparkan perkataan BMI? If height not equal 0, apa kita nak buat? Ni betul, yang ni salah. Kita bukan nak paparkan BMI, kita kena kira dulu. Okay, buang dulu yang ni ya. So, kita kena kira iaitu BMI sama juga dengan weight. Okay. Bahagi dengan height darab dengan height. So, ini height tadi lupa nak letak the weight. Okay, boleh? Lepas dah calculate BMI, baru kita display. Okay, sebab kita bukan nak paparkan mesej, kita nak paparkan value. So, value datang daripada mana? Pengiraan. Okay, baru kita letak and, if dan juga stop. Boleh tak? Clear tak ke tulisan saya ni merungsingkan fikiran? Tulisan biasalah tak apa-apa nak elok saya cubalah. Okay, BMI ni tak boleh, kita kena BMI, tahan nafas saya tulis ni. Equal weight bahagi dengan height darab dengan height. Lepas tu baru display BMI. Okay, dapat tak? Okay, sebab nampak tak soalan dia kata calculate the BMI. Kan, dalam soalan disebut calculate the BMI. Madam, Okay, boleh tak? Madam nak tanya soalan boleh? Boleh sayang, apa dia? Yang BMI tu kena tulis lebih ke kanan ke? Maksudnya kena beruang lagi ke? Okey, berapa ruang lagi Saat Nada type balik dekat sini. Dah macam mana nak type ni? Itu dia. Okey, so tulis balik start. Nada besarkan sikit tulisan. Bagus. Bila tanya, Nada akan tunjuk kan. Bila tak tanya, Nada rasa macam, oh budak-budak ni dah faham ni. Tanya je walaupun nak tanya jarak je kan. Penting tu. Okey, tanya saja. Nada akan tunjuk. Start. Lepas tu kita jarak kat sini kan. Read. Read. Dan juga height. Okay. Lepas itu, if height not equal, alamak nak buat simbol tak dah. Tak payah saya buat simbol dulu. So, not equal not, gitu. Not equal, alamak. Mana saya nak pergi sebelah dia? Oh, not equal 0. Okay. Yang ni kita kena indent sebab formula ni berada selepas condition tu betul. Jarak sikit lah. BMI. BMI sama juga dengan weight bahagi dengan height darab dengan height. Okay, ni ada. Oh, besar sangat tulisan dia, kita kecilkan sikit Oh ya mak kau. Kenapa bunyi tu? 22. Okey lah, aku cantik banyak. Okey gitu. Yang lain saya nak gerakkan, yang lain yang bergerak. Okey. Okay, not equal. Alright. Lepas tu nak indent kat mana? Di sini juga sebab dia berlaku selepas itu. Okay, boleh tulis di sini. Display BMI. Lepas tu and if sebaris, kalau tak nampak macam tak apa nak jarak, geraklah lagi sikit. Okay. Lepas tu and if dan juga stop. Okay, jelas?
Ini kena indent sebab benda ni berlaku bila dia memenuhi syarat if. Maksudnya BMI ni belongs to if ni. That's why dia indent ke dalam. Macam ni, read step 1. Ini step 2. Dalam step 2 ada anak dia. Okay? Boleh tak? Boleh, madam. Okay, baik. Madam, Ya, saya. saya nak tanya. Silakan. Kan kita kena tulis yang formula BMI ni kan. Maksudnya kalau soalan-soalan lain pun yang kalau ada yang formula, kita kena buat macam ni jugalah. Iya, biasanya begitu. Kalau ada formula memang kita nak kena kira. Nanti kita buat lagi soalan, kita akan nampak lah. Kalau message je tak perlu. Kalau ada melibatkan, contoh dia kata find area. Area tu mesti tak kena kira. Okay? Okay, boleh. Kita teruskan. Oh, okay, madam. Alright. Next. Kita pergi kepada flowchart ni. Okay, flowchart. Okay, flowchart kena buat lain lah Okay, ni height dan juga weight kena tambah. Condition kena letak dalam bracket. Ada true, false, betul. Tapi kalau true kena kira dulu. Okay. Kalau true kena kira dulu. Okay. So dekat sini ada terskip satu step. Okay. Alright, ini dia akan buat flowchart yang baru lah. Sebab takut confuse kan. Okay. So, madam ambil yang sama jugalah. Kecilkan lagi. Okey, ni sudoku dah siap dah Salim. Kita nak tukarkan dia jadi flowchart pula. Ni. Dah. So, Meli tukar kepada flowchart. Okey, letak tengah. Okey. Okay. Right. So. Okay. Oh, dah sampai ke bawah dah pula. Okay. Display. Okay, and if tak wujud ya, and if tak ada. Okay, so far saya nampak flowchart okay dah. Okay, so sekarang kita akan buat flowchart. Okay. So shape yang pertama, bentuk kapsul. Okay. Sekejap ya. Bentuk ni tak elok sangat. Sekejap saya bagi elok sikit. Kena kecilkan pen. Okay, start. Okay. Bentuk alamat dah macam siput dah pula. Okay. Read parallel. Okay. Lepas tu, yang ini bentuk diamond. Okay, bentuk diamond. Okay. Turun sini, automatically akan ada apa? True dan juga false. Okay, kalau true dia nak buat apa? Dia akan mengira BMI. Okay, saya buat naik atas sikit lah. Saya nak naikkan atas ni. Saya naikkan atas sikit. Okay. So, kalau true, saya padam sekejap Okay, kalau ini proses, saya buat bentuk rectangle. Okay, bentuk rectangle. So, ini bila true. Okay. Lepas tu, kita akan display BMI. Okay, display parallelogram. Okay, turun lagi. Lepas tu, stop. Okay, jika false, kita nak buat apa? Kita akan turun dekat sini. Okay. Dia tak semua false akan turun di sini tau. Ada certain question turun di atas. Kita tengok bergantung pada soalan. Okay, so inilah flowchartnya. Dia kecilkan sikit.
Okey. Okey, boleh? Buat dulu. Buat dulu. Sekejap lagi kita sambung contoh yang berikutnya. Kalau dah bagi tahu dah Oh, Taufik dah reply. Okay, thank you Taufik. Sorry, Maiden tak perasan tadi. Sorry, thank you so much Taufik. Okay, kalau dah bagi tahu ya. Kalau tak respon tu Maiden tunggu lagi. Ya Allah, ada satu benda tertinggal. Alah, sorry, baru teringat. Sebab tak perasan saya terkejut. Okay, saya terlupa letak not equal. Okay. Okay, kalau dah bagi tahu, nak bagi tahu melalui chat pun boleh. Okay, sementara saya tunggu awak jawab okey tu, Mida nak cakap pasal programming. Awak dah dapat modul kan? Modul, boleh cuba. Sebab kita dah buat sequence, boleh cuba dah run coding sendiri. Tak perlu tunggu Mida. Macam soalan tutorial tu ada free, buat je. Dan dalam YouTube channel Maiden pun, batch dulu pun Maiden banyak juga buat video, boleh tengok juga. Lama juga kau mukis. Dah, Madam. Okey, dah. Yang lain macam mana? Dah ke? Dah, Madam. Okey, dah siap. Alright, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Mungkin yang ni nampak juga ni ada juga cerita dia. Okey. So dokut tadi tulis apa? Okey, so ada start, read. Start, read, height dan juga weight. Okey, nampak kat sini letak bracket, bukan besar daripada zero Boleh juga besar daripada zero pun boleh diterima juga. Maksudnya tak sama dengan zero, boleh. Ada true, false. Dan nampak tak kat sini? Awak dah nampak dah kena calculate BMI. So kalau kena calculate, maksudnya kita kena buat apa? Formula. Dan bentuk parallelogram ni salah. Bentuk parallel ini hanya dekat dalam dia mesti ada perkataan read ataupun satu lagi perkataan dekat dalam dia display. Okey, selain daripada itu salah. Tapi awak dah nampak idea dah. Jika betul, kena kira BMI. Okey?
So kesalahan dekat situ. Okey, tadi dah dapatkan jawapan yang betul. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang kelima. Okey. Soalan yang kelima. Ini kenapa saya tak check ni? Oh, saya tercicir. Okey, kita check. Okey, kita check height dan juga weight. Kenapa? Sebab kita nak kira BMI. Sebab tu kena start daripada output kepada input. Kalau input kan datang daripada formula, kita nak kira BMI. Nampak tak output awak pun dah BMI, mesti nak kena kira. Okay, determine whether mana. Okay, kena letak kat sini. Determine whether. Tak ada whether tak boleh sayang. Determine whether, kita nak check apa? Height. Bukan kita nak check BMI. BMI tak tahu lagi. Determine whether height not equal 0. Okay? Okay, itu betul kan? Terusnya. Tapi sekurang-kurangnya awak pandai dah mencuba. Okay? Nampak tak kat sini apa yang awak buat? Height not equal 0. So inilah kita punya condition. Okay, that's why dekat sini kita tulis. Kenapa tak boleh tulis BMI? Mari tengok dalam diamond awak letak apa. Awak dah tahu dah awak nak check height. Height not equal 0. Itulah kita punya condition. Okay? Cara tulis ingat. Determine whether condition. Okay? So, kat sini kita tengok read height dan juga weight. Okay, if height not equal 0, kita kena kira dulu BMI equal apa dia punya formula. Lepas tu baru display BMI macam tadi. Okay, begitu juga dengan flowchart. Nampak tak perkataan display dalam bentuk rectangle. Display mesti parallelogram. Okay, so flowchart tadi madam dah tunjuk yang betul. Okay, kita pergi soalan nombor 5. Nombor 5, calculate the area of circle. Okay, baik. Besarkan sikit. Okay. Okay, kita nak area or no output. Okay, betul. Kenapa tak ada double quote? Sebab kita nak keluarkan nilai. Okay, so nilai kita area. Determine whether. Betul, determine whether. Kita nak determine apa? Radius is a positive value. Sekejap mana ya? Okay, radius is positive value. So macam mana nak tahu dia positif? Okay, betul ni positive value, but how? Macam mana nak tahu dia positif ke tak positif? Iaitu apabila the radius is greater, okay, greater than 0. Macam tu. Sebab komputer tak tahu positif. Positif tu apa? Kalau kita cakap greater than 0 ataupun dalam bahasa komputer more 0, komputer faham. Okay, greater than 0. Lepas tu kita nak kena buat apa? Nampak tak area ni kan? Kita mesti nak kira area. Than 0 and calculate area. Macam tu cara tulis dia. Saya ulang balik. Kita akan tulis determine whether the radius is greater than 0 and calculate area. Dapat tak proses? Dapat tulis proses? Dapat, madam. Dapat, So madam. okay, alhamdulillah. Input radius. Okay. Sekarang kita pergi kepada pseudocode. Okay. So rasanya kesalahan lebih kurang sama macam tadi lah. Ada start stop, kita read radius. If radius more 0. Nampak tak ni? Nampak tak? Saya rasa macam ni lah. Bila dalam ayat awak akan confuse. Tapi bila pergi kepada pseudocode flowchart, awak akan tulis yang betul. Awak tulis yang betul. Jadi macam ni. Awak tulis dulu yang dalam bracket ni. Lepas tu baru awak tukar kepada proses. Okay. Sebabnya semua tulis kat sini betul. Bila buat ayat salah, nampak tak? Kita nak uji adalah adakah radius besar daripada kosong? So inilah dia radius greater than 0. Okay. So jika betul, kita nak kira dulu area equal apa formula dia dan display area. Okay. Boleh tak? Area equal apa? Display area. Apa formula area? Dia kata area of circle.
Apa formula dia? Okay, buat formula. And if, Madam check dulu nanti baru Madam buat detail Okay. Ni read radius betul. Ada condition jangan lupa bracket macam ni. Ada true false betul. Display ni belum lagi. Sekat sini mesti ada formula area. Okay. Madam check dulu lepas tu nanti baru kita buat sama-sama. Mana tahu kok jumpa ada yang betul. Okay. Nak cari area of circle. Nampak tak ada 4 perkataan. Bila buat coding akan jadi panjang. Ambil je area. Tak perlu area of circle. Straight to the point. Jadi kesalahannya ketara lah. Okay, sebab kita bukan nak kira dulu, kita nak check dulu. Kalau radius dia positif, baru kita kira. Okay, so ni salah Okay. Input value. Value apa nak input? Kita dah nampak kat sini. Kita start daripada output hingga ke input. Output kita area kan? Macam Madam cakap. Macam mana nak tentukan input? Macam mana nak tentukan input? Cara dia melalui formula. Formula apa? Formula apa? Formula output. Output kita apa? Area. So area sama juga dengan dia kata area of circle. Pi r square kan? Circle pi r square. So kita tak boleh letak pi. Pi terus letak 3.142 darab dengan r, darab dengan r. Oh, inilah input kita r. Radius. So input kita adalah radius. Okay, ingat ni. Macam mana cara nak tentukan input? Macam mana? Ingat formula. Okay. So, ini adalah R ataupun radius. Okay. Dapat. Pseudocode read value. So, ni salah. Ni saya kira salah. Okay. Jangan buat variable yang panjang. Okay. So, formula pun akan jadi salah. Okay. So, ni salah. Ni pun jadi salah. Ini pun jadi salah. Okay. Sebab nampak tak? Bentuk parallel mesti untuk input dan juga output sahaja. Okay, so Madam akan tulis jawapan yang betul di sini. Okay, so kena hati-hati sikit lah. Okay, walaupun soalan ni kita dah bincang tapi tengok balik. Check balik. Okay, bagi faham betul-betul. So, Madam akan start dengan IPO dulu. Okay, untuk hari ni Madam tak bagi homework lah. Cuma nak minta awak study balik. Baca balik, fahamkan balik kenapa itu jawapan dia. Okay. Input, proses, output. Start daripada output dia. Kita nak cari apa ni? At the end kita nak cari area. So kat sini macam mana nak cari area? Ada syarat tak? Oh, ada syarat. Dia kata radius is positive. So, determine whether. Okay, determine whether. Determine whether apa syarat dia. Kita nak check sama ada radius, tak payah enter tak payah. Apa yang kita nak check? Radius is a positive. Apa yang value straight to the point. Is a positive and calculate. Kalau dia positif, lepas tu kita nak calculate area. Okay, bila dia dah positif, kita nak calculate area. Okay. So nampak kat sini variable konsisten tu kan? Konsisten. Okay, dan variable Madam tak pernah buat variable panjang-panjang. Area cukup dah. So macam mana nak tahu ni input ni macam mana? Alamak, apa pula input dia ni? Macam mana cara tadi? Formula. Okay, formula. Apa formula dia tadi? Kita dah buat dan kita dah dapat tentukan bahawa input dia adalah radius. Okay. Okay, sekarang Madam buat pseudocode Kalau boleh Madam start. Okay, lepas tu read radius. Alamak, tak ada internet ke? Sekejap tukar data agak. Oh ada dah. Okay, sekejap je gangguan dia. Read radius. Okay, lepas tu lepas read radius kita nak check if radius besar daripada kosong. Okay, jika betul
indent lagi kat dalam, kita nak kira area equal 3.142 darab dengan radius, Okey, lepas tu baru kita display. Okey, display area, lepas tu and if dan juga stop. Okey. Boleh tak? Okey, boleh? Salin dulu. Lepas ni Meda akan tunjukkan flowchart. Kalau dah bagi tahu Dah madam. Okey dah. Okey, so sekarang Meda nak tukar kepada flowchart. Okey, so flowchart. Meda buanglah, sekarang Meda nak buat flowchart. Okey, radius. Okey. Okay, so. And if tak ada, okay, stop. So, Meda akan buat dia punya chart dia. Okay, start. Okay, read parallel. Okay. Diamond. Oh, alamak. Macam tak ikhlas je. Okay, diamond ke ni? Diamond lah sangat. Alah, bencinya. Sana, Meda cuba perbaiki. Titik. Okay. Okay. So, ada arrow. Lepas tu mesti ada true, false. Okay, ni kalau true ada formula. True, false. Okay. Kemudian display area. Okay, dan juga stop. Okay, so yang ni dia tak ada apa-apa nak buat. Pergi dekat stop. Okay. Dia bukan semua pergi stop tengok pada soalan. Kalau false ni ada something nak buat, so buatlah. So ini flowchart dia. Okay. Okay, tinggal tak ada homework cuma study balik. Tengok balik single selection yang mana sequence tak okay, check balik. Meda tak nak jumpa lagi variable tak konsisten, input salah. Itu je. Yang lain tak apa sebab kita baru belajar kan. Tapi input, output tu tak boleh salah, variable tak boleh salah sebab banyak kali dah tunjuk contoh. Kalau dah nanti bagi tahu. Okey, dah ke?
Dah, madam. Okey, baik. Selesai. Kita akan soalan 5 dan 6 Madam suruh tinggal untuk coding Java 5 dan juga 6. Okey, kita akan run coding next week. So boleh baca-baca dulu. Minggu depan praktikal kita akan buat praktikal. Okey. Last question. Mana last question kita? Nombor 6. Okey, nombor 6. Mana nombor 6 ya? Oh ni dia. So, okay, yang kat sini kita nak tentukan nombor tu even number ataupun tidak. Okay. So, maksudnya kita nak keluarkan nilai lah. Nilai, kita nak bagi tahu message. Ini adalah even number. Okay, kita nak bagi tahu message ni kalau soalan ni. Sebab kalau awak tulis even number, maksudnya nak kena keluarkan nilai. Kan? Kita nak bagi tahu nombor tu even ataupun tidak. So, ini sebaik-baiknya adalah dalam bentuk message. Walaupun dalam soalan dia tak cakap message. Alamak, sekejap Sekejap Hello, Assalamualaikum. Ya tak? Okey, baik. Okey. Okay. So, we proceed. Determine whether. Okay, betul. Determine whether ni betul. Number. Ini enter tak perlu. Number. Macam mana nak tahu even number ataupun odd number? Okay. Yang ni bukan macam ni. Yang ni kita belum belajar lagi. Patutlah tadi ada yang cakap confused. Okay. Macam mana nak tahu even? Boleh dibahagi dengan 2 kan. Number can be divided by 2. Ataupun, dia tu dekat atas atau can be divided by 2 ataupun modulus 2. Okay, yang ni madam rasa tak apalah buat dululah. Tapi ada student nak jumpa ni sekejap modulus 2. Rasa madam terus tulis lah. Madam terus tulis untuk jimatkan masa. Okay. Madam terus tulis input. Okay. Proses. Output. Okay, output tadi adalah even number. Okay, process is determine whether number can be divided by 2 ataupun modulus 2. Okay. Lepas tu kita tak ada nak kira-kira, kita nak determine sahaja. So input kita adalah number. Okay, thank you pada yang share jawapan. Ini pseudocode start. Read number. Nanti kalau boleh share lagi Kalau dapat orang lain share lagi bagus. If number. Okay, modulus. Kita kena tulis kat sini. Modulus. Nanti madam explain dalam kelas next week equal to. Equal to pula dah. Modulus tu equal 0. Okay, jika betul, then kita akan display even number. Okay, then and if stop. So you all buat flowchart, okay? Alright, that's all for today. Boleh buat flowchart sendiri. Nanti Media akan explain next week, next class. Okay, sebab dia akan ambil masa sedikit. Boleh kita stop sini? Homework tak ada, tapi boleh study dan buat correction mana yang silap. Kalau ada masalah boleh je text Media, okay? So, kita stop sini dulu. Thank you so much. Thank you, madam. Yeah. Thank you, Okay, madam. guys. Thank you, madam. Yeah. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Yeah.